Gitu. Ya, itu cara saya selalu mendayakan Hindu. Tuhan kami sama saja, cuma nama lain. Saya kata Subramaniam, Tuhan kata Allah. Yang satu puak kata Jesus, satu puak lagi kata Buddha. Semua sama. Semua sama, Tuhan yang satu, cuma bahasa kita lain-lain. Inilah cara di mana anak-anak muda kita yang di IPT kena lengkok. Ya, kena lengkok. Dia datang daripada Terengganu yang agama ni yang cetek, ya, agama ni cetek, ya, yang rapuh imannya. Bila jumpa dengan puak-puak di sana, dia kata, alah, Tuhan di Terengganu, Tuhan di Malaysia, Tuhan di India, semua ni sama je, nama dia lain-lain. Tengok ang puak hang yang Islam itu, yang anti hadis, kata tak payah sembahyang, cukuplah beriman, kata Tuhan satu tu dah cukup dah. Samalah Hindu, samalah Islam, sama aja, tak payah nak sebut saya Hindu, saya Islam, sama je Tuhan kita. Oh, member kita pun dengar, betul juga. Tengok muka yang sebut ni pula, muka dia macam Syahrukh Khan. Dia kata, ya betul juga, abang Syahrukh Khan kata ni, Syahrukh Khan, ya? Betul juga dia kata ni, ya? Ini punca-punca awal. Punca-punca awal. Tengok pula scholarship daripada Terengganu lambat, beasiswa daripada Terengganu lambat, pakwa kat sana pula hulak. Tak payahlah tunggu beasiswa, biarlah saya bagi. Kan kita sebagai manusia ni perlu tolong-menolong. Ni. Inilah poin kedua di mana anak-anak muda kita lengkok yang beragama Islam. Ya, ini. Macam kawan saya yang balik daripada New Zealand, dia, ya, pengurus di Malayan Banking itu cara dia. Semasa dia menuntut di New Zealand, dia tak mendapat beasiswa, malah dia telah ditaja oleh satu persatuan Hindu antarabangsa. Jadi dia balik 4 tahun makan benda yang haram, sumber yang haram, balik ke Malaysia, nak harapkan dia sembahyang. Ya, setelah saya mengucap asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, pada hari Jumaat yang pertama saya ajak dia, maaf sebut nama, jom kita pergi ke masjid. Saya tak kata mari kita sembahyang. Saya tahu kalau saya ajak dia pergi sembahyang, dia tak sembahyang, dosa. Saya ajak, jom kita pergi ke masjid. Dia pun ikut saya. Dia yang selama beberapa tahun, 8 tahun tak sembahyang, tiba-tiba ikut saya ke masjid. Satu Malayan Banking yang di Kuala Lumpur tu, Menara Maybank 57 tingkat tu, gempak. Itu pergi sembahyang. Bukan saya lah, yang kawan saya itu, yang agama Islam dulu, dia pergi sembahyang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Allah yang bagi hidayat. Allah yang bagi hidayat, Allah yang tak ada hidayat. Kalau saya nak, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, saya boleh kata tak apalah, biar saya masuk Islam, hang jadilah Hindu yang baik, pergilah terbiarkan Hindu. Boleh saya buat kerjaan jahat, tapi saya pergi jumpa semua orang yang saya telah murtadkan dulu. Saya jumpa satu persatu. Saya kata, orang yang paling bodoh di dunia saya lah, dia kata. Kenapa? Dia tanya. Dia kata, selama ini saya mencari kebenaran tapi tempat yang salah, baru saya jumpa kebenaran. Dia kata, alhamdulillah, tunjuklah mana kebenaran dalam Hindu. Saya kata, Hindu ni tak ada kebenaran. Hindu ni kata dia ada kebenaran, tetapi kebenaran Hindu sebenarnya adalah di dalam Islam. Kenapa? Kitab-kitab awal Hindu mengatakan Tuhan itu satu, sembah Tuhan yang satu, jangan syirikkan Tuhan. Semua ini ada dalam kitab agama Hindu. Ya, semasa saya mengkaji, saya pernah tanya tok guru saya, kalau ada benda-benda ni, kenapa kita nak sembah benda-benda lain? Tok guru saya kata, saya pernah tanya, saya kata, kenapa nak sembah benda lain? Kenapa tak kita sembah Tuhan yang satu macam orang Islam? Dia kata, kita Hindu jadi Hindu, yang Islam biarlah dia jadi Islam. Ya, ini jawapan daripada tok guru saya yang saya masih simpan sebagai reservation, yang saya tak puas hati. Ya, saya tak membantah, saya dengar saja, tetapi dalam hati saya tahu ada kekurangan rupa-rupanya dalam agama Hindu. Ya, ada. Masih ada kekurangan yang sangat besar yang boleh digunakan oleh umat Islam untuk menyampaikan Islam kepada yang bukan agama Islam ini. Ya, punca awalnya dari sinilah. Ya, punca awalnya di sini. Ini yang menyebabkan saya mencari-cari agama lain. Saya hampir-hampir menjadi seorang Kristian. Saya pergi ke gereja saya pergi ke gereja di PJ. Ya, tiap-tiap hari Ahad saya jumpa dengan paderi itu. Satu hari saya kata, Tuan Paderi, tolong bagi tahu saya di mana dalam kitab Injil ini Jesus, Nabi Isa kata dia itu Tuhan. Sekarang Tuan Paderi tunjuk, sekaranglah saya jadi Kristian. Dia pun tengok saya atas bawah. Dia kata, mai lain kali, dia kata. Maknanya dia pun tak hafal sangatlah kitab tu. Tapi saya pun datang minggu depan, dia bagi tahu senyap-senyap, belum ada dalam kitab Injil Nabi Isa menggelarkan dirinya sebagai Tuhan, dia kata. Saya terkejut. All the while saya sangka Nabi Isa itu Tuhan bagi umat Kristian. Tetapi dia kata, paderi itu yang kata Nabi Isa tidak pernah menggelarkan dirinya sebagai Tuhan.
Habis dah nak cari, nak jadi Kristian pun tak jadi. Last sekali lah saya ketuk pintu umat Islam ini. Saya baca Al-Quran, satu kitab yang diberikan kepada saya Ustaz Arun Din, Manusia dan Islam. Saya baca kitab itu, kemudian saya selalu hadiri usrah-usrah, dan satu ketika apabila saya yakin Islam itu benar, maka bergetarlah lutut saya takut saya mati di luar iman. Auzubillah. Alhamdulillah, Allah tak mematikan saya sehingga saya berumur 28 tahun, ya. Walaupun dalam keadaan itu saya dibesarkan dalam satu keluarga yang mewah, ya, banyak kemewahan yang telah luput daripada diri saya. Banglo yang saya tinggal di PJ habis diambil oleh keluarga saya. Kereta mewah saya, kereta Mercedes, ditarik bukan oleh penarik kereta, keluarga saya. Saham-saham yang saya ada lebih kurang setengah juta ringgit, semua ditarik oleh keluarga saya, ya. Malah saya hampir-hampir menjadi seorang bankrupt yang termula di negara ini, ya. Saya dilucutkan dari segi ekonomi, ya. Kenapa? Inilah hukuman yang pertama saya terima setelah saya memeluk agama Islam. Tidaklah, bukan saja dengan cacian, makian, ya, kadang-kadang ancaman daripada puak-puak Hindu yang pernah saya juangkan dulu, macam-macam. Tapi keluarga saya meletakkan sekatan ekonomi, mungkin dapat ilham daripada perang Baghdad dulu tu, Iraq, ya. Sampai ke hari ini masih ada bahang ni sikit-sikit, tapi Alhamdulillah, dengan bantuan berkat doa sahabat-sahabat saya yang beragama Islam, saya dapat mengatasi semua itu, Alhamdulillah. Tetapi baru 2-3 tahun yang lepas, ya, keluarga saya sekali lagi membuat satu tawaran. Walaupun saya dah berumah tangga, dah ada anak, keluarga saya membuat tawaran. Dia letak RM700,000 depan saya. Dia kata, sekarang you tinggalkan agama Islam, you ambillah duit ni semua. Saya pun nak kira tak habis nak kira RM700,000. Allahu Akbar. Keluar air mata saya. Saya memberitahu pada nenek saya kata, kalau saya ada duit banyak itu RM700,000 sekarang, saya akan bagi kat nenek, minta nenek masuk Islam, nenek. Harap kerajaan Terengganu lah bantu saya. Ya. Ini masalah yang saya hadapi, ancaman dalam satu kepayahan dalam usaha dakwah kepada keluarga saya. Mereka ini terlalu kaya. Masalah kemewahan ini mengaburi mata mereka untuk menerima hak yang benda yang benar. Tetapi Alhamdulillah, usaha saya selama 10 tahun ni telah nampak bibit-bibit mereka suka kepada Islam, ya. Mereka sudah berjinak-jinak dengan Islam. Ada anak-anak buah yang memeluk agama Islam, saudara mara saya yang memeluk agama Islam. Semua senyap-senyap belaka. Tunggu masa nak mengisytiharkan, takut mereka pun akan melalui kepayahan seperti yang saya pernah lalui. Tapi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, seseorang itu memeluk agama Islam atau ingin menjinak-jinakkan diri dengan agama Islam, pasti tidak akan berlaku, ya, jika tidak ada support, tidak ada bantuan, tidak ada sokongan moral daripada tuan-tuan dan puan-puan yang beragama Islam ini. Janganlah kita anggap seseorang itu dah beragama Islam, dia akan jadi, dia dah dapat Islam, dia dah dapat hidayat, Allah akan jaga dia. Ya, Allah dah menghantarkan kita sebagai utusan-utusan Allah. Kitalah khalifah-khalifah Allah yang berada di muka bumi ini sekarang. Kerja kita lah untuk menjaga mereka, membantu mereka, memberi sokongan moral, mengajar mereka. Ya, ini adalah kerja kita. Janganlah kita ambil benda, kalau orang putih kata granted, ya, sambil lewa kita sangka, mereka ini akan pandai, mereka ini akan tahu-tahu jaga diri. Ramai yang masuk Islam, ramai yang murtad. Ya, kita selalu baca dalam akhbar, ramai yang masuk Islam, ramai yang murtad, sebab tidak ada sokongan daripada masyarakat Islam. Akhlak-akhlak yang ditunjukkan oleh masyarakat Islam langsung tidak mencerminkan satu akhlak yang membina. Ini masalah ni. Marilah kita sama-sama pasang azam pada pagi ini, pagi yang mulia ini, supaya kita berazam menyampaikan dakwah kepada yang bukan Islam. Kita berazam untuk menjaga, ya, kepentingan umat Islam di negara ini. Kita berazam untuk menjaga Islam yang diberi kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah jadikan Islam itu Islam Allah. Jangan jadikan Islam itu Islam kita, simpan dalam pocek kita saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.